Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid tingkatan 2 yang Ustaz kasihi sekalian, dalam video ini kita akan sama-sama mempelajari tajuk pelajaran yang ke-12 iaitu ketaatan malaikat. Okey. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran, Ustaz minta semua murid untuk menyediakan pen dan kertas. Okey, tolong sediakan pen dan kertas kerana Ustaz minta semua untuk menyalin nota yang ada di dalam video ini. Yang keduanya, dalam video ini Ustaz ada sediakan beberapa latihan, tugasan. Maka murid-murid diminta untuk buat latihan tersebut dan latihan itu hendaklah dihantar melalui WhatsApp ataupun Telegram seperti mana yang kita buat sebelum ini. Baik. Jadi dalam pembelajaran ini, dalam video ini, objektif pembelajaran kita yang pertama sekali, pelajar atau murid mesti boleh menyatakan maksud beriman kepada malaikat. Okay. Habis video nanti, kalau orang tanya maksud beriman kepada malaikat, semuanya dah ada di dalam kepala murid-murid. Yang kedua, menyatakan nama-nama malaikat berserta dengan tugas-tugas mereka. Dan yang ketiga, menerangkan perbezaan di antara malaikat dengan manusia. Tiga objektif ini yang kita nak capai dalam pembelajaran dalam video ini. Baik, yang pertama sekali, maksud beriman kepada malaikat. Apakah yang dimaksudkan beriman kepada malaikat? Yakin bahawa malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan daripada cahaya. Mereka sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah melanggar larangannya. Baik, dalam maksud ini, tiga perkara penting yang murid mesti kena ingat, iaitu malaikat ini dijadikan daripada cahaya. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka ini sentiasa mentaati perintah Allah. Okay? Dan yang ketiga, malaikat tidak pernah melanggar larangannya, larangan Allah SWT. Jadi apabila kita tulis ataupun kita menyatakan maksud beriman kepada malaikat, tiga perkara ini kita tak boleh tinggalkan. Okey. Baik, dalil wajibnya beriman kepada malaikat seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. Maksudnya, bukankah perkara kewajipan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kewajipan itu berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan kitab. Okay, dalam ayat ini jelas Allah SWT menyebutkan di antara kewajipan seseorang itu beriman kepada malaikat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhirat, dan beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan juga yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita jelas kepada kita, hadis ini menyatakan rukun-rukun iman yang wajib kita percaya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada dan qadar. Okay. Bilangan malaikat. Okay. Bilangan malaikat tidak terkira. Tidak disebutkan secara jelas berapa ramai mereka sebenarnya. Tetapi ada hadis Nabi SAW menyebutkan di atas langit sana ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Okay, Baitul Ma'mur di mana setiap hari seramai 70,000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan mereka yang telah masuk ke dalam Baitul Ma'mur ni tidak akan masuk lagi sehingga hari kiamat. Kenapa? Hari-hari yang seterusnya akan dimasuki oleh malaikat-malaikat yang lain. Okay. Bayangkan
Dunia ni dah berapa ribu tahun, setiap satu hari 70,000 malaikat yang masuk. Okay? Daripada dunia mula wujud sehinggalah hari kiamat, berapa ramai bilangan mereka pun kita tak tahu, terlalu ramai. Tetapi wajib kepada kita umat Islam mengetahui nama dan tugas 10 malaikat yang kita akan belajar pada kali ini. Baik. Nama-nama malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, ataupun disebutkan sebagai Israel. Tetapi dalam Al-Quran menyebutkan nama malaikat ini adalah Malakul Maut, malaikat maut. Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan dan juga Malik. Inilah nama 10 malaikat yang wajib kita beriman dengannya. Okay, spektrum ilmu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW melihat malaikat Jibril ada 600 sayap. Muttafaqun alaih. Okay. Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril ini ada 600 sayap. Bagaimana? Pastilah kita tak boleh bayangkan dengan akal fikiran kita. Kerana dalam dunia ni kita cuma nampak burung ada 2 sayap. Kita nampak pepatung ada 4 sayap. Tetapi ada lagi ciptaan Allah yang hebat seperti malaikat Jibril ada 600 sayap. Bagaimana? Pastilah kita tak boleh bayangkan dengan akal fikiran kita. Baik, tahukah anda setiap nama malaikat tersebut yang 10 tadi mempunyai tugas-tugas mereka yang tersendiri. Okay? Setiap mereka ni ada tugas dia. Bukan kata nama mereka ni sebagai contohnya malaikat Ridwan. Oh, dia ada banyak tugas. Tak, mereka ada tugas yang spesifik. Samalah seperti kita. Kalau doktor, tugas dia merawat orang yang sakit. Kalau jurutera, tugas dia dalam melukis pelan bangunan dan sebagainya. Okay? Jadi mereka ada tugas-tugas yang tersendiri. Baik, tugasan yang pertama dalam video ini, okay, yang murid kena hantar kepada ustaz melalui Telegram ataupun melalui WhatsApp. Okay. Buat dalam bentuk jadual nama malaikat berserta dengan tugas mereka. Okay. Buat catatan, ini tugasan yang pertama yang perlu dihantar. Nama malaikat dan tugas mereka dalam bentuk jadual. Baik, spektrum ilmu. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sehingga semut dalam sarang ikan, semut dalam sarang dan ikan, semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Okay? Semua makhluk Allah yang ada di langit dan bumi, semuanya mengajak manusia ke arah kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Tugas selain malaikat. Selain tugas malaikat yang 10 malaikat tadi dan tugas mereka yang murid buat dalam tugasan tu, ada lagi tugas lain malaikat. Iaitulah yang pertama, menanggung arash. Okay, tugas malaikat itu menanggung arash. Yang keduanya, mendoakan kesejahteraan dan keampunan orang Islam yang taat. Rupanya jika kita melakukan ketaatan, kita solat, kita puasa, kita laksanakan semua perintah Allah, ada malaikat yang doakan kita. Doakan kesejahteraan kita, doakan keampunan untuk kita. Yang ketiganya, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Okay, jika hari ini mungkin murid-murid sedang menuntut ilmu melalui video ini, rupanya ada malaikat yang sedang menghamparkan sayap kepada mereka yang berniat ikhlas menuntut ilmu. Ada malaikat yang menghamparkan sayap kepada anda. Dan yang terakhir, membisikkan kebaikan ke hati manusia. Ada malaikat yang datang beritahu kepada kita buat sesuatu yang baik. Okay? Perintahkan kita buat kebaikan. Jika kita ikut bisikan-bisikan malaikat tersebut, maka kita akan buatlah perkara yang baik. Tetapi jika kita tinggalkan ataupun kita melakukan keburukan, sebenarnya kita telah mengikut bisikan-bisikan syaitan. Baik, perbezaan di antara malaikat dan manusia, kita boleh lihat perbezaan di antara malaikat dan manusia ni daripada 3 aspek. Yang pertama, aspek fizikal. Okay, bentuk, rupa. Yang kedua, dari sudut sifat. Dan yang ketiga, dari sudut tanggungjawab.
Baik, kita tengok perbezaan daripada aspek fizikal. Baik, malaikat diciptakan daripada cahaya seperti mana yang kita sebutkan dalam maksud tadi. Yang kedua, malaikat tidak berjantina. Malaikat tidak ada lelaki, malaikat juga tidak ada perempuan. Dan yang ketiganya, malaikat memiliki sayap. Seperti mana malaikat Jibril tadi mempunyai 600 sayap. Manusia pula, manusia diciptakan daripada tanah, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan manusia-manusia lain seperti kita diciptakan daripada air mani. Yang kedua, berjantina. Manusia ada lelaki dan manusia juga ada perempuan. Dan yang ketiga, manusia diciptakan tanpa sayap. Baik, tugasan yang kedua. Okay. Tugasan yang kedua untuk murid-murid iaitulah buat jadual perbezaan malaikat manusia dari aspek sifat dan tanggungjawab. Okay, tadi buat jadual malaikat dan tugas. Sekarang ni jadual perbezaan di antara malaikat dan manusia dari aspek sifat dan tanggungjawab. Baik, kita tengok hikmah beriman kepada malaikat. Apabila seseorang Muslim itu beriman kepada malaikat, secara tidak langsung dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka menyedari kehebatannya menciptakan malaikat. Kita lihat tadi malaikat ni hebat, diciptakan daripada cahaya, memiliki sayap. Hebatnya ciptaan malaikat ni, secara tidak langsung kita akan mengkagumi penciptanya. Okay, kita akan mengkagumi pencipta malaikat tersebut, iaitu Allah Subhanahu Taala. Bila kita kagum kepada Allah Subhanahu Taala, maka keimanan kepada Allah Subhanahu Taala akan meningkat. Yang kedua, menggalakkan seseorang memperbanyakkan amalan soleh kerana yakin malaikat mencatat segala amalan baik. Di antara tugas malaikat iaitulah mencatatkan amal kebaikan seseorang. Ya. Catat perkara baik yang kita buat, walaupun sekecil zarah sekalipun, walaupun mengambil ataupun membuang sampah di jalanan, mengutip sesuatu yang menyakiti di jalanan, ada malaikat yang mencatat kebaikan tersebut. Jadi, orang yang beriman kepada malaikat yang mencatat amal ini akan memperbanyakkan amalan solehnya. Yang ketiga, gerun melakukan keburukan kerana yakin malaikat mencatat amalan buruk dan akan dihisap di akhirat kelak. Okay. Walaupun sekecil apa keburukan yang kita lakukan, maka ada malaikat yang membuat catatan. Dia tulis keburukan yang kita buat tersebut dan semua perkara ini akan dihisap di akhirat kelak. Okay, jadi orang yang beriman kepada perkara ini, dia takut untuk melakukan keburukan. Yang keempat, menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan dicatat oleh malaikat. Ini lebih kurang sama dengan yang kedua dan yang ketiga tadi. Okay. Seseorang akan menjadi berwaspada. Setiap benda yang kita nak buat, kita akan jadi berhati-hati. Nak buat satu benda, kita akan nilai dulu baik ataupun buruk perkara tersebut. Jika baik, kita akan buat. Jika buruk, kita akan tinggalkan. Kerana kita yakin semua ini akan dicatat oleh malaikat. Dan yang terakhir, membentuk pribadi Muslim sejati dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi apabila kita beriman kepada malaikat, kita tahu baik dan buruk, kita cuba untuk mencontohi ketaatan malaikat ini tadi. Malaikat tak pernah langgar perintah Allah. Malaikat sentiasa melaksanakan perintah Allah. Maka kita cuba untuk tiru sedikit sebanyak, dia akan membentuk pribadi seseorang menjadi Muslim yang sejati dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Okey, ini adalah doa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan. Ya Allah, berikanlah kitab amalanku di tangan kananku dan jauhilah aku daripada menerima kitab amalanku dengan tangan kiriku. Jadi, murid-murid boleh amalkan doa ni dalam kehidupan seharian. Mudah-mudahan kita ni di akhirat nanti, dihisap nanti, buku catatan amalan kita itu akan diterima dengan tangan kanan. Apabila kita menerima catatan amal dengan tangan kanan, berarti keputusan ataupun apa yang akan berlaku selepas ini adalah perkara yang baik, iaitulah syurga. Tetapi kalau kita terima buku amalan tersebut dengan tangan kiri, maka keputusan yang akan kita terima adalah buruk, iaitulah neraka.
Okey, harapan Ustaz selepas mempelajari tajuk ini, okey, murid diharapkan dapat menghayati kewujudan malaikat di dalam kehidupan. Cuba kita rasakan di sebelah kanan dan kiri kita ada malaikat. Di hadapan, di belakang, di atas, malaikat maut sentiasa memerhatikan kita. Kita menghayati kewujudan malaikat dalam kehidupan dan kita akan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebaik mungkin dan meninggalkan segala larangannya. Ini harapan Ustaz kepada murid-murid semua. Semoga dapat menghayati kewujudan malaikat dalam kehidupan seharian. Baik, jadi itu saja untuk video kali ini. Video pembelajaran kali ini. So, assignment ataupun tugas yang Ustaz berikan tadi, tolong siapkan, tolong hantar pada waktu yang sepatutnya. Okey, sekian saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.